taubat hambanya pada siang harinya pula. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa tidak ada had dan tempoh waktu taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa kita boleh memohon taubat kepada Allah. Dan ini memberi suatu pengajaran yang cukup besar kepada kita supaya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengembalikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu ajaran yang cukup murni yang diajar oleh Allah, yang diajar oleh Islam kepada kita menjadi hamba-hamba yang taat, menjadi hamba-hamba yang melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu dari sudut dari aspek muhasabah diri kita pada tengah hari ini. Saya ingin mengajak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah untuk kita melihat kembali dalam hidup kita ini, kita hendaklah sentiasa bangkit daripada kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Menjadi suatu tugas dan tanggungjawab kepada kita untuk menebus kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan itu, bukan hanya dengan taubat. Yang pertamanya kita bertaubat kepada Allah. Yang pertamanya kita membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya kita mesti bangkit dan bangun daripada kelemahan diri ini untuk berbakti kepada agama ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tidak boleh mensia-siakan dan membiarkan kehidupan ini tanpa adanya pengisian untuk kebaikan. Ramai orang yang melakukan taubat, bila dia bertaubat habis sampai dekat taubat itu sahaja. Apa kebaikan yang mereka lakukan seterusnya? Kesinambungan untuk meneruskan kebaikan itu. Kita lihat sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang-orang soleh di zaman lampau, yang dikatakan para salafus soleh, pada malam hari mereka bertaubat kepada Allah, pada siang hari mereka mengemelingkan tenaga mereka untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ini tidak boleh ditinggalkan oleh kita. Saya ingin membawa dua contoh yang agung yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kisah ini merupakan suatu kisah yang familiar di kalangan kita, yang kalau saya sebut semua orang tahu. Yang pertamanya iaitulah kisah Nabi Allah Yusuf AS. Yang keduanya yang ingin saya ceritakan pada hari ini iaitulah kisah Zulkarnain, seorang yang dikenali sebagai pemimpin Islam, pahlawan Islam, raja. Dan ada juga yang menyatakan dia adalah merupakan Nabi yang menjadi sebahagian daripada orang-orang soleh yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kita lihat bagaimana nabi-nabi dan juga orang-orang soleh ini mengajar kita untuk terus bangkit dan terus bangkit melakukan kebaikan. Walaupun mereka adalah nabi, walaupun mereka adalah rasul, tetapi mencurahkan tenaga, pemikiran untuk pembangunan manusia, untuk pembangunan orang lain, itu merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh kita pisahkan dalam kehidupan kita ini. Yang pertamanya yang ingin saya sebut pada hari ini, iaitulah ketika mana Nabi Allah Yusuf AS berada di dalam penjara, disebabkan dia dituduh dengan pelbagai tuduhan. Lalu dia dipenjarakan oleh pemerintah Mesir pada masa itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Yusuf ayat yang ke-46 bagaimana Nabi Allah Yusuf terus menyumbang, dia tidak berputus asa dengan apa yang berlaku kepada dirinya, walaupun dia sentiasa memohon ampun dan taubat kepada Allah. Dia ingin menyumbang, dia ingin membangunkan sesuatu yang luar biasa supaya dia mendapat keredaan daripada Allah, yang berkaitan dengan suatu perkara yang dinamakan dengan takwil mimpi. Bermula daripada takwil mimpi. Apa makna takwil mimpi? Iaitulah dia menafsirkan mimpi yang telah pun diajukan kepadanya berkenaan dengan mimpi pemimpin Mesir, Raja Mesir pada masa itu.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Yusuf ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un 'idaf wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat la'alli arji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Maksudnya, Yusuf, wahai orang yang benar, terangkanlah kepada kami tentang mimpi 7 ekor lembu yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Terangkanlah takwil mimpi itu agar aku kembali kepada orang-orang yang mengutuskan itu. Semoga mereka akan mengetahui. Mimpi ini disampaikan kepada Yusuf. Bagaimana untuk menafsirkan mimpi ada 7 ekor lembu yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Bagaimana untuk menafsirkan mimpi tersebut? Lalulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Allah Yusuf yang dalam keadaan dia dipenjara, dalam keadaan dia didapati bersalah melakukan satu kesalahan, Nabi Allah Yusuf AS tidak pernah give up untuk terus bangkit dan terus bangun untuk melakukan kebaikan kepada umat ini bagi tujuan untuk menyelamatkan umatnya. Nabi Allah Yusuf mentakwilkan mimpi itu. Bagaimana Nabi Allah Yusuf diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir menafsirkan bahawa 7 ekor lembu yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor, ditelan oleh 7 ekor lembu yang kurus itu membawa pengertian bagaimana kita akan berhadapan dengan suasana kering kontan, suasana kemarau yang panjang yang akan membawa kepada kemuslihan dan kemudaratan kepada kehidupan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lalulah dia menafsirkan lagi dan mentakwilkan lagi mimpi. Selepas daripada itu, kita hendaklah bersiap sedia untuk menghadapi zaman, menghadapi masa yang kering, yang kemarau ini dengan melakukan persiapan 7 tahun yang pertama dalam keadaan kita mendapat hasil yang banyak, dalam keadaan kita mendapat keuntungan, dalam keadaan kita mempunyai ekonomi yang baik. Kita hendaklah membuat persiapan yang rapi untuk menghadapi 7 tahun yang berikutnya yang akan berhadapan dengan suasana kemarau yang panjang. Ini merupakan tafsir mimpi Nabi Allah Yusuf AS yang akhirnya beliau dilantik menjadi pemimpin, menjadi menteri keuangan kepada Mesir pada masa itu. Lalu Nabi Allah Yusuf AS membangunkan ummahnya, menyusun perancangannya berpandukan kepada tafsir mimpi yang telah pun ditafsirkan oleh Nabi Allah Yusuf AS itu. Ini menggambarkan kepada kita antara perkara yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf AS, yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf AS ini dalam membangunkan manusia, dalam membangunkan negaranya. Yang pertamanya, dia perlu mempergiatkan pekerjaan yang mesti dilakukan serta menetapkan jangka waktu yang tertentu, mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan yang dikatakan sebagai preparation untuk menghadapi masa kemarau yang panjang. Yang keduanya, bersungguh-sungguh melakukan aktiviti pertanian bagi mempersiapkan 7 tahun kehadapan yang akan dihadapinya, iaitulah zaman kemarau, musim kemarau. Yang ketiganya, mempersiapkan diri dengan melakukan peningkatan pengeluaran daripada hasil pertanian itu. Ini yang dilakukan, langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Allah Yusuf AS. Yang keempatnya, bekerja keras dengan secara terus-menerus dan bersungguh-sungguh supaya umat pada masa itu tidak akan berhadapan dengan kemerosotan kehidupan, tidak akan berhadapan dengan kemarau,
tidak akan berhadapan dengan kebuluran, tidak akan berhadapan dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kehidupannya. Inilah langkah-langkah yang diambil, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihissalam bangkit daripada menjadi seorang yang dikenali sebagai banduan di penjara, menjadi seorang yang didapati bersalah. Dia bangkit menjadi seorang menteri yang mengurus hal ehwal yang berkaitan dengan perbendaharaan negaranya, dan dia berjaya menyelamatkan umat pada masa itu daripada kebuluran, daripada kesengsaraan dalam kehidupan ini. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang dikatakan sebagai penebusan kepada amalan-amalan yang kita lakukan, yang bukan hanya kita siang dan malam berdoa memohon keampunan kepada Allah daripada kesilapan kita, tetapi perkara yang kedua yang mesti kita lakukan ialah membuktikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bagi tujuan untuk menyelamatkan manusia, membangunkan manusia, melakukan kebaikan-kebaikan yang boleh menjana pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam menganjurkan kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah supaya sentiasa berfikir dan melakukan perkara yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh orang lain, dalam bentuk kreativitinya, dalam bentuk apa yang dikatakan sebagai produktivitinya dan sebagainya. Kita perlu melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh orang, ataupun kita melakukan perkara yang jarang dilakukan oleh orang lain. Kalau kita tidak melakukan, kalau orang tidak melakukan perkara itu, kita melakukan perkara itu berdasarkan kepada kebaikan, maka ganjarannya lebih besar daripada perkara yang biasa yang telah dilakukan oleh orang lain. Ataupun perkara yang jarang dilakukan oleh orang, kita lakukan perkara tersebut untuk kebaikan, maka ganjarannya lebih besar berbanding dengan orang yang melakukan perkara yang seringkali dilakukan oleh orang lain. Kita repeat benda yang orang dah buat, benda biasa orang dah buat, itu merupakan suatu kelaziman yang biasa. Tetapi Islam mengajar kita bagaimana daripada contoh yang ditunjukkan oleh Al-Quran ini, bangkitnya seorang Nabi, bangkitnya seorang Rasul yang bernama Nabi Allah Yusuf AS ini, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepintaran ini, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanggungjawab yang besar ini. Dia berjaya melakukan suatu bentuk pembangunan yang tidak dilakukan oleh orang lain pada masa itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini merupakan suatu contoh yang cukup unggul yang dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat dalam perancangan untuk mengatasi kesulitan yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam ini juga terdapat dua perkara yang perlu kita perhatikan, yang digambarkan, yang didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Yang pertamanya, kita hendaklah berhati-hati dan tidak melakukan pembaziran dalam kehidupan ini. Islam mengajar kita supaya kita melakukan sesuatu perkara itu dengan lebih berhemah dan tidak melakukan pembaziran, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Perbelanjaan kita ini, apa yang kita lakukan itu, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kamu makan. Maksudnya perkara-perkara yang melibatkan pembaziran, perkara-perkara yang boleh mendatangkan sesuatu yang dikatakan sebagai boros, hendaklah kamu tinggal. Dan ini yang disebut oleh Nabi SAW, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali yang sedikit yang kamu makan. Maksudnya kita hanya menggunakan keperluan dan apa yang ada kepada kita itu sekadar untuk cukup kita makan, anak isteri kita untuk makan. Yang selebihnya kita hendaklah merancang, ataupun yang selebihnya kita hendaklah berfikir bagaimana untuk mendapat ganjaran dan membantu orang lain supaya mendapat kebaikan,
sebagaimana kita mendapat kebaikan. Ini menggambarkan bagaimana Islam mengajar kita demikian, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf AS. 7 tahun yang pertama dia berjimat, 7 tahun yang pertama dia berbelanja dengan berhemah, 7 tahun yang pertama dia membangunkan ekonominya dengan penuh terancam untuk melakukan suatu persiapan yang lebih besar, yang di luar jangkaan, yang tidak diketahui apakah yang akan berlaku selepas itu. Kejayaan Nabi Allah Yusuf AS ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang menunjukkan kepada kita bagaimana Islam mengajar kita supaya sentiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Yang keduanya, yang dilakukan yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf AS ini ialah, yang pertamanya berhati-hati, dan yang keduanya menggunakan harta simpanan itu dengan sebaik mungkin. Ini yang kedua, menggunakan harta simpanan itu dengan sebaik mungkin. Yang digambarkan dalam Al-Quran menerusi kisah Nabi Allah Yusuf AS itu ialah gandum, simpanan gandum. Dia bangunkan pertanian untuk persiapan 7 tahun yang berikutnya. Bagaimana ulama-ulama fiqh membahaskan, boleh tak kita simpan makanan itu bagi tujuan-tujuan yang melibatkan keperluan? Maka sudah tentulah ia diharuskan oleh syarak. Kalau semata-mata untuk mendatangkan kemudaratan, antaranya Islam larang ialah al-ihtikar. Ihtikar maknanya kita menyorot barang keperluan. Barang keperluan seperti beras, gandum, minyak, kita sorok. Lepas tu, bila barangan itu tidak ada di pasaran, kita bawa keluar. Dan kita markup price tu bagi tinggi, jual dengan harga yang tinggi. Itu al-ihtikar. Ihtikar dilarang oleh Islam. Ihtikar merupakan perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan untuk menindas manusia. Dan itu merupakan sifat kapitalis, bagi tujuan untuk menindas manusia, bagi tujuan untuk menyusahkan manusia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS ini bukan untuk menindas manusia. Dia menyimpan barang-barang keperluan, termasuklah perkara yang disimpan itu ialah barang keperluan manusia, gandum. Dia menyimpannya dalam erti kata untuk digunakan bila datangnya kesulitan dan kesusahan itu. Dan inilah yang telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suatu ayat daripada surah Yusuf, thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna mimma tuhsinun. Surah Yusuf ayat yang ke-48. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita keharusan menyimpan barang keperluan tadi bagi tujuan untuk berhadapan dengan suasana yang sulit tadi. Rasulullah baca ayat ini, surah Yusuf ayat yang ke-48, yang bermaksud kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun yang bersangatan kemaraunya, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Ayat ini menggambarkan kepada kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sifat boros dan sifat membazir itu ada sesuatu yang diharam, yang ditegah oleh syarak, dan melainkan sedikit yang kita simpan bagi tujuan untuk meneruskan survival kita, meneruskan kehidupan kita, dan meneruskan kelangsungan kehidupan ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hasil daripada pemikiran dan perancangan Nabi Allah Yusuf AS ini adalah merupakan sebahagian daripada petunjuk yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda, kepada Nabi Allah Yusuf AS, dan dia telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar. Dia bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul yang membawa petunjuk kepada manusia, tetapi Nabi dan Rasul yang berjaya membangunkan manusia daripada menyelamatkan manusia, membangunkan kehidupan manusia
daripada kesempitan ekonomi muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Ini jasa-jasa besar yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan sebab itulah dalam ilmu usul tafsir disebut al-ibrah al-ibratu bi'umumil labz la bi khususis sabab. Pengajaran daripada ayat-ayat itu, kata yang dirumuskan oleh ulama-ulama, pengajaran daripada ayat-ayat itu adalah bersifat dalam bentuk yang umum, yang tidak hanya dikhususkan kepada apa yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf dalam realiti dan situasinya, tetapi juga pengajaran yang boleh kita ambil itu untuk kita guna bagi kelangsungan kehidupan kita, terus membangun dan terus melakukan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Yang keduanya, apabila kita melihat tentang yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf AS ini, yang bukan hanya membersihkan dirinya, memohon keampunan siang dan malam kepada Allah, tetapi menggarap suatu perkara agenda yang besar untuk pembangunan ummah ini. Yang keduanya yang saya nak cerita hari ini ialah tentang ijtihad yang dilakukan oleh seorang yang soleh yang bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain ini sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, dia adalah seorang raja dan seorang pahlawan yang terkenal. Kehebatannya sehingga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kisah Dzulqarnain ini. Dzulqarnain ini ulama-ulama khilaf sama ada dia nabi ataupun bukan. Tapi yang pasti dia bukan rasul. Yang menjadi pertikaian di kalangan ulama, adakah dia ini merupakan nabi? Dan ada di antaranya menyatakan dia adalah nabi. Yang pastinya dia adalah seorang yang soleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini juga diabadikan oleh Allah. Kita lihat bagaimana seorang muslim, seorang mukmin yang juga turut melakukan perkara yang terbaik kepada umat ini, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang menunjukkan kepada kita Islam ini bukannya terbatas dalam soal yang melibatkan ibadah khususiyah sahaja, tetapi Islam itu merentasi sempadannya, merentasi kaum, merentasi segala perkara yang boleh menghalang kepada kemajuan dan juga kebaikan ummah ini. Kita lihat bagaimana kisah ini berkaitan dengan seorang yang soleh yang dikenali dengan Dzulqarnain ini, Raja Dzulqarnain ini, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja di atas muka bumi ini, yang mempunyai bala tentera yang kuat, yang mempunyai bala tentera yang hebat, yang mengelilingi dunia daripada timur hinggalah ke barat. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Asas kepada prinsip hukum yang dipegangnya dalam menjalankan kekuasaan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-87 hingga ayat yang ke-88. Yang dipegang dalam pemerintahannya, asas hukum yang dipegang. Kerana bila kita Islam, kita tak boleh biarkan kita tu tak tentu arah, kan? Ikut dia. Orang suruh berkabung, kita berkabung. Apa asasnya? Orang suruh kita melakukan satu perkara, kita lakukan satu perkara itu tanpa asas. Kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, mesti ada asas hukumnya. Atas asas hukum apa? Tak boleh ikut logik semata-mata, kerana kita Muslim dan mukmin. Mesti ada asasnya muslimin dan muslimat dan mata Allah. Sama ada harus, sama ada haram, sama ada wajib, sama ada makruh, sama ada perkara itu boleh dilakukan ataupun tidak. Itu yang dikatakan mukmin sejati, mukmin yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak terbang jauh mana, kita nak merentasi sempadan jauh mana, tak kisah. Islam benar kita. Tetapi asasnya kita balik kepada hukumnya muslim. Jangan menjadi seorang yang berfahaman liberal, bebas. Segala-galanya boleh, tak boleh. Kita dihadkan, dibataskan dengan perkara-perkara yang melibatkan hukum. Dan jangan melihat bila kita patah balik pada hukum tu, ini cara berfikir lama, ini satu bentuk pemikiran yang kolot. Tak boleh, kita tidak boleh berprasangka begitu, kerana kita akan dihisap dan dikembalikan oleh Allah. Quran turun
untuk menunjangi kehidupan kita berdasarkan kepada prinsip hukum, dan kita kena pegang hukum itu. Kita lihat bagaimana Zulkarnain ini Allah Ta'ala gambarkan. Dia pergi jauh daripada timur hingga barat, tetapi dia pegang di atas prinsip hukum. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Maksudnya, adapun orang-orang yang melakukan kezaliman, maka kami akan menyeksanya dengan hukum azab. Kemudian ia akan kembalikan kepada Tuhannya, lalu diazab dengan azab siksaan yang seburuk-buruknya. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat baik, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya. Kami akan perintahkan kepadanya dengan perintah-perintah yang tidak memberatkan. Yang mana Zulkarnain ini yang dicerita oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dia berpegang kepada asas kekuasaan ini. Maksudnya, yang dia ayat ini menjelaskan kepada kita, kezaliman, kejahatan itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu, mereka akan dibalas dengan kebaikan.